Kitab yang kedua ini saya fikir untuk buka kerana saya nampak ramai yang hadir juga sebenarnya orang-orang yang bukanlah penuntut ilmu secara mutakhasis. Mutakhasis ni maknanya memang komit nak jadi ulama' punya orang ni. Ni ramai ada yang datang ni bukan nak jadi ulama', nak buat amalan dengan betul je. Maka atas kerana meraihkan antum, perbincangan macam tadi tu kalau panjang memang letihlah antum. Maka cukuplah untuk yang pengaji-pengaji ilmu kat situ, dan yang ini untuk umum semua. Ya. Dan kitab Talkhis Al-Habir saya terpaksa gugurkan sikit. Mungkin saya rujuk sekali-sekali sangatlah. Sebab itu lagilah mutakhasis, ya, berbanding kalau orang-orang yang awam memang akan rasa sangat berat. Baik, Talbis Iblis. Tajuk dia memang best, tuan-tuan. Talbis Iblis. Talbis ni maknanya tipu daya. Iblis bapa kepada syaitan. Iblis. Sebelum kita pergi kitab ni, kita kena tahu juga siapakah dia yang telah berjasa kepada kita ini, iaitulah penulis ni. Penulisnya kitab Talbis Iblis bernama Jamaluddin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, orang Arab. Dia orang Iraq yang dikenali dengan Ibnul Jauzi, anak kepada Al-Jauzi, ya, yang mana beliau lahir pada tahun 510 Hijrah dan meninggal pada 597 Hijrah. Dia ni terkenal sebagai seorang yang pakar dalam memberikan dakwah dan peringatan kepada ramai orang di zamannya. Orang yang pakar dalam bahasa Arab, juga pakar dalam hadis-hadis Nabi, khatam semua hadis Musnad Ahmad dan lain-lain, ya. Dan juga pakar dalam tafsir Al-Quran dan juga ilmu sejarah Islam, ya. Ibnu Khalqan, seorang ulama silam, juga berkata, Ibnu Jauzi ini kana allamatu asri. Dia ni orang yang sangat alim pada zaman dia, imami waqtih, dan imam pada zaman dia. Imam tu bukan imam surau, imam masjid, bukan. Imam tu maknanya ilmu dia tahap tok imam, bukan tok imam, bukan tok imam. Tahap maknanya tertinggi. Ya, orang imam tu maknanya untuk orang ikut, ada makmum, orang ikut. Fil hadis, dalam bab apa dia imam ni? Dalam bab hadis. Oh, maknanya pakar bab hadis. Ya. Wa fi sina'atil wa'z, dan juga dalam membuat dakwah dan peringatan. Berkatalah Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi. Kenal nama ni? Kena kenal, tuan-tuan. Syamsuddin Az-Zahabi, seorang ulama yang sangat terkenal dalam bab sirah. Kitabnya Syiar A'lam Nubala, kitabnya cukup hebat, tuan-tuan, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Dia pakar hadis. Dia kata kana mubarrizan fi tafsir. Ibnu Jauzi ini sangat terkenal dalam bab tafsir, wal wa'zi, dan jangan bab peringatan, dan dalam bab tarikh. Walahu fil hadis, dan dia dalam bab hadis ittila'ut tam ala mutuni. Dia telah habis semua menelaah matan-matan hadis, semua khatam. Oh, tu dia. Dan kemudian kitab dia yang masyhur, ada dalam kitabnya ada lebih kurang, tak banyak, 50 kitab sahaja. Kitabnya yang masyhur antaranya Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umam, dalam bab sejarah raja-raja dan umat-umat dulu sampai yang pada waktu dia. Tak banyak jilid, 18 jilid sahaja. Oh, tu dia, tuan-tuan. Main, Dan dia juga mempunyai kitab menulis tentang Umar bin Abdul Aziz dan Umar Al-Khattab. Dan dia juga ada satu lagi kitab yang cantik, tajuk dia Saidul Khatir, menangkap lintasan. Oh, tu dia. Apa benda pula ni? Sebab kena baca kitab ni, kan? Saidul Khatir ni maknanya kita ni banyak sangat lintasan macam-macam datang. Macam mana kita nak tangkap dia supaya jangan jangan menggelupur, jangan terlampau tak terkawal. Banyak. Kemudian dia juga ada satu kitab yang menceritakan tentang sirah Rasulullah dan juga ulama-ulama di kalangan sahabat dan ulama-ulama selepas sahabat. Nama kitab dia yang popular ini juga Sifatus Safwah, sifat-sifat orang yang terpilih. Kitab ini dia tulis, tuan-tuan, kerana dia tak puas hati dengan satu kitab ulama lain yang tulis sebelumnya tentang cerita-cerita orang soleh pada zaman sebelumnya. Kitab itu bernama kitab Hilyatul Ulama wal Asfiya oleh Al-Allama Al-Asbahani. Tuan-tuan pernah dengar?
Hilyatul Aulia, satu kitab yang mengandungi cerita-cerita aulia, wali-wali, cerita-cerita orang soleh. Tetapi Ibnu Jauzi dia baca kitab tu, dia tak puas hati. Dia kritik. Sebab dia kata apa? Dalam kitab ni penuh dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis dhaif. Aku tak puas hati. Tapi tak puas hati dia tak adalah main kat Facebook tuan-tuan. Dia tulis kitab lain. Kitab lain ni Sifatus Safwah. Ada dalam 4 jilid. Tak? Ada yang dalam bentuk 2 jilid, ada dalam 4 jilid, ada belaka. Ya. Maka kitab ini, kitab Sifatus Safwah ni untuk itulah tadi, untuk menggantikan kepada umat satu kitab yang lebih baik untuk orang awam menelaahnya. Maka dia buat kitab lain. Dan kemudian dia juga ada kitab dalam bab digeram sangat dengan kitab Hilyatul Ulama ni, Hilyatul Aulia ni, ada hadis maudhu' pada dalam tu. Dan dia kumpulkan semua, dimasukkan dalam sebuah kitab Al-Maudhu'at, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Tapi Ibnu Jauzi ni, dia punya cintakan kepada hadis, dia jadi terlampau, kadang-kadang terlampau berlebih-lebih pula. Dia geram sangat sampai cek terlebih, sebab zaman dia terlampau hebat ilmu tasawuf. Ulama-ulama tahu tasawuf ni terlampau hebat. Jenis-jenis yang berzikir sampai menari ni memang popular zaman tu lah. Menari pakai kain kembang ke tak kembang, semua ada belaka masa tu. Maka ini menyebabkan dia tak selesa. Sebab tu dalam kitab Talbis Iblis ni, separuh di antara kitab ni cerita pasal kesalahan orang tasawuf. Kesalahan, apa kesalahan yang mereka lakukan. Separuh. Tapi kita tak nak baca lah tu, kita nak baca yang lain dulu. Kita ikut masa kita. Kemudian dalam kitab Al-Maudhu'at, dia masukkan juga, sebab dia khatam dan Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ni tuan-tuan, berapa jilid tu? Lebih daripada 10 jilid juga lah. Ya. Dia keluarkan dalam Musnad Ahmad beberapa hadis yang maudhu' dia kata. Malah ada dekat dalam kitab hadis maudhu' dia ni beberapa hadis daripada Sahih Muslim. Kerah betul ni. Imam Muslim bin Hajjaj punya penilaian pun ditolak kadang-kadang. So jadi kerana keterlampauan dia itu, ada ulama lain yang tak puas hati pula. Ulama lain ni antaranya yang hebat-hebat, yang tak hebat tak cerita lah. Yang hebat. Tapi dia ingat 500 lebih kan, 590 Hijrah kan. Ulama yang lain tu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hebat. Dengar nama tu? Pengarang kitab Fathul Bari. Ya. Ibnu Jauzi ni mazhab dia Hanbali. Tapi dia tak teragak-agak mengkritik Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad tu tok guru besar mazhab dia. Tak ada ta'assub langsung dia ni. Ya, bagi dia kalau salah, salah. Maka adalah 15 hadis dalam sahih dalam Musnad Ahmad dimasukkan dalam kitab Al-Maudhu'at sebagai hadis maudhu'. Ibnu Hajar Al-Asqalani tak puas hati. Dia tak main Facebook. Dia lagi, dia tulis kitab. Dia tulis kitab yang berbunyi Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi 'anil Musnad lil Imam Ahmad. Tu dia. Iaitu Al-Qaulul Musaddad, kata ataupun pendapat hukum yang tepat dalam menyokong, mensupport, mempertahankan Musnad Ahmad. Dalam kitab Al-Qaulul Musaddad ni kitab yang nipis. Tuan-tuan boleh pergi ke Google, download secara percuma. Dalam kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi 'anil Musnad lil Imam Ahmad ini ada lebih kurang 22 hadis yang diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar sebagai hadis yang dianggap maudhu', tapi sebenarnya tidak maudhu'. Dia bawakan satu demi satu pembincangannya. 15 daripada 22 hadis itu adalah hadis yang dimaudhu'kan oleh Imam Ibnu Jauzi. Tu dia. Dia lawan balik. Itu cara lawan dia. Tapi tak adalah kape-kape kan dia, tak ada. Dia tak adalah kape-kape kan murtad dan ni kan. Boleh ditampar RM500 dapat. Tak ada. Dia tak guna cara-cara gitu. Ini bukan cara ni. Baik. Dan Imam As-Suyuti pula berkata, Imam As-Suyuti berkata, wa kullu ma kana fil Musnad Ahmad fahuwa maqbul. Dalam Musnad Ahmad beribu-ribu hadis tu, semuanya hadis tu boleh diterima. Fa inna dha'ifihi
yaqribu minal hasan. Apa-apa hadis dhaif dalam kitab Imam Ahmad, semuanya sebenarnya tahap di hasan dia. Ada ulama lain pula kata adalah 3-4 hadis yang mungkin salah dalam kitab Musnad Ahmad. Ada pelbagai. Tapi maknanya Musnad Ahmad tu darjat dia hebat. Ya. Dan kita nak cerita kat sini Imam Ibnul Jauzi mungkin bersemangat sangat nak mempertahankan hadis, ya, maka sampai ada kalanya termasukkan hadis yang tidak maudhu' ke dalam maudhu'. Wallahu alam. Bagaimanapun penilaiannya jangan diambil ringan, beliau ada seorang yang sangat alim juga dalam bab itu. Baik, habis muqaddimah Imam Ibnul Jauzi. Sekarang kita pergi kitab Talbis Iblis ini mempunyai 13 bab. 13. Saya tak pasti dah ada terjemahan bahasa Melayu atau belum. Ya. Dah ada banyak jenis cetakan. 13 bab. Bab yang pertama tajuk dia memerintahkan perintah kita ke atas kita biluzumi sunnah wal jamaah, untuk memegang ahli sunnah wal jamaah. Tu dia. Bab yang kedua fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, mencela bid'ah dan ahli-ahlinya. Tu dia. Wahabi ikut buku ni. Bukan Wahabi. Wahabi tak lahir gitu. Masa buku ni ada. 500 Hijrah. Yang ketiga wa tahdzir man futina iblis, tahdzir min fitnati iblis wa makaidi, iaitulah memberi maklumat peringatan daripada fitnah, cubaan, ujian iblis dan juga tipu daya dia. Kemudian bab yang keempat, makna talbis dan ghurur itu apa dia. Bab yang kelima, talbisnya ke atas manusia, syaitan ni ke atas manusia dalam bab akidah dan juga agama. Yang keenam, talbis manusia ke atas ulama. Ini paling sedap sekali baca. Kalau ada ulama, bacalah bab ni. Memang lazat sungguh. Memang kena atas kepala sungguh. Talbis bagaimana syaitan menipu para ulama kerana ilmunya ulama itu. Ya. Dan talbisnya syaitan ke atas wulat wasalatin, iaitu ke atas pemerintah dan sultan-sultan. Ini pun lazat. Betul. Yang seterusnya, talbis alil ubad fi fununil ibadat. Ini pun hebat. Iaitulah bagaimana syaitan menipu di dalam kepada ahli ibadat. Kita bersolat, bertahajud, kena tipu dengan syaitan. Macam mana cara syaitan tipu? Trik-trik dia macam mana? Ya. Yang keseluruhnya, bab yang ke-9, talbisnya syaitan ke atas orang-orang ahli zuhad, orang-orang yang zuhud kononnya. Yang ke-10, tipunya syaitan ke atas sufi, ahli-ahli sufi. Ni separuh bab daripada kitab ni. Yang keseluruhnya, talbisnya syaitan ke atas orang-orang yang beragama, mutadayyinin bima yushbihul karamat, yang kononnya ada karamah-karamah dia. Saya bawa kereta kan, da'i dah minyak saya, tapi boleh jalan sampai Ipoh. Wali ikut saya ni. Padahal kereta tu memang je, tapi belum lagi dia memang boleh bawa lagi 80 km lagi. Tapi dia berangan keramat. Contohnya. Itu dalam konteks semasa lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya baca sikit, tiup sikit, petrol tak cukup jadi cukup. Itu dia. Yang keseluruhnya, talbis, tipu daya syaitan ke atas al-awam, orang awam. Yang ini best. Yang ini tuan-tuan kita baca kejap lagi. Sebab tuan-tuan orang awam, kita baca ni dululah, kita lompat. Yang terakhir, tipu daya syaitan alal kul, kepada semua, bitawilil amal, dengan panjang angan-angan. Wawasan 20-40 kan, jangan. Tapi tengoklah macam mana bentuk yang ditipu oleh syaitan tadi. Jadi daripada banyak-banyak bab ni, bab kitab Talbis Iblis kita tak baca macam Bidayatul Mujtahid. Kita tak baca page by page. Kita baca lompat-lompat ikut suka. Tapi kita akan cuba habiskan. Tapi kita tengok mana yang relevan dulu. Yang relevan yang pertama, saya kena baca muqaddimah penulis. Bukan semua saya pilih. Muqaddimah penulis ini berkata, dia kata dalam satu hadis daripada sahabat Nabi bernama Huzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Ramai orang bila jumpa Nabi, dia akan tanya macam mana nak dapat
benda-benda baik. Ini baik, macam mana fadilat, apakah dia fadilat, apakah yang terbaik sedekah, yang selawat yang terbaik macam mana yang terbaik, yang terbaik belaka. Tapi aku tanya benda yang buruk, macam mana yang buruk, yang macam mana yang buruk. Ya. Kenapa? Kerana aku bimbang yang buruk ni akan mengenai aku. So jadi talbis iblis ni untuk menepati hadis ini. Kita belajar bukan tawaran pahala, kita nak belajar macam mana syaitan punya trik. Ya. Trik dia. Kemudian disebutkan juga. Ini style ulama dulu. Tuan-tuan tengok, saya baca sekali halus ya. Setiap perkataan tu dia ada sanad dihafal. Contohnya, waqad akhbarana Abul Barakat, telah berkata kepada kami Abul Barakat Sa'dullah bin Abil Al-Bazzar qala, berkata akhbarana, telah sampaikan berita kepada kami Ahmad bin Ali At-Tarithi, telah berkata pula Hibatullah bin Hasan At-Tabari, berkata pula telah sampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Sahal, berkata pula telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, berkata telah sampaikan kepada kami Bashar bin Musa, berkata telah diceritakan kepada kami Ubaid bin Ya'ish, telah berkata telah bercerita kepada kami Yunus bin Bakir, telah berkata telah bersampaikan berita ini kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Hasan, daripada Husain bin Abdullah, daripada Ikramah, daripada Ibnu Abbas, baru sampai. Apa cerita ni tuan? Punya amanah hanya dia ni tuan-tuan nak cerita. Inilah jenis dia ulama-ulama Islam. Kita daripada mana dapat? Facebook. Kan? Satu je sanad itu. Atau dengar pada WhatsApp orang hantar. Amanah tuan-tuan, sebiji-sebiji nama dia sebut. Apa dia nak cerita? Dia nak cerita Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas ni siapa? Seorang sahabat Nabi yang paling pandai mentafsirkan Quran, dan semasa kecilnya didoakan khusus oleh Nabi. Maka dia kata apa? Ibnu Abbas kata, wallahi, dengar betul-betul hadis ni, menarik ni. Ya. Wallahi, demi Allah, ma adhunnu ala zahril ardi yawm ahadan ahabbu ila syaitani halakan minni. Demi Allah, Ibnu Abbas kata, tidak aku jangka, aku rasa tak ada seorang pun atas muka bumi ni yang lebih syaitan nak dia ni mati dan hancur daripada aku. Faham tak? Maksudnya aku rasa syaitan paling nak aku ni mati, dan dunia ni akulah yang syaitan paling nak mati. Sebab apa? Wa kaifah? Kawan-kawan sahabat dia tanya, kenapa? Faqal, dia pun jawab, Ibnu Abbas kata, wallahi, demi Allah, innahu la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin, kerana telah berlakunya banyak bid'ah di timur dan barat dunia Islam. Fayahmiluhar rajul ilayya, dan ada orang lelaki yang bawa cerita ni pada aku, tanya, boleh ke buat gini-gini ini, ya? Maka Ibnu Abbas kata, biasanya faidan tahat ilayya, bila sampai je berita bid'ah, orang punya perbuatan macam bid'ah ni pada aku, qama'tuha bis sunnah, aku potong dia dengan sunnah. Aku cakap ni tak betul ni, buat potong tu. Faturaddu alaih, maka dia akan kembali, dia pun ceritakan. Setiap kali berlaku begitu, orang bawa je, dia potong. Orang bawa balik, orang betulkan. Bawa balik, betul. Syaitan marah sungguh, kurang hajar Ibnu Abbas ni. Penat aku tipu-tipu orang-orang agama dengan buat benda-benda baru dalam ibadah. Tiba-tiba jumpa Ibnu Abbas potong. Nampak? Apa itu bid'ah? Ni payah sikit. Ini lain kali kita bincang. Itu kita bincang dalam bab talbis ahli bid'ah nanti. Kita belum nak masuk bab tu. Tapi nak beritahu, dalam mencapai kepada Nabi, kepada Allah, mencapai redha Allah, ada orang dijauhkan oleh syaitan dengan cara buat dosa. Ada orang dijauhkan dengan buat benda nampak macam pahala tapi dosa. Itulah namanya bid'ah. Kalau orang dijauhkan oleh syaitan buat dosa, dia tahu tu dosa, dia taubat, dia ada keinginan untuk taubat. Tapi kalau syaitan jauhkan orang daripada Allah punya keredaan dengan buat amalan, dia tak nampak tu dosa, tapi sebenarnya tak pahala pun, maka dia tak akan bertaubat sampai matinya. Maka syaitan lebih suka yang tersembunyi daripada yang zahir. Sebab itu dosa orang musyrik, kafirnya orang musyrik, rendah sikit tahap dia daripada orang munafik. Orang musyrik itu siapa? Orang musyrik ni orang kafir yang jelas-jelas bukan Islam lah. Orang Hindu ke, Kristian ke, ya, dia orang musyrik. Tetapi orang munafik, dia nampak Islam tapi dia bukan Islam dalam hati dia. Sebab itu Allah kata,
innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempat dia di dalam neraka yang paling bawah. Kerana susah nak tengok dia ni. Sebab tu kita kena sentiasa minta jauh daripada masuk kumpulan orang munafik atau ada sifat-sifat nifaq. Ya? Insya-Allah. Baik, habis dekat situ yang saya nak baca daripada muqaddimah Ibnu Qayyim. Maka Ibnu Qayyim pun kata, Ibnu Jauzi, sorry. Dia ada dua, Ibnu Jauzi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu orang lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang lain. Mati pada tahun 750 Hijrah begitu. Yang ini bukan, yang ini Ibnu Jauzi 590 Hijrah. Awal lagi. Maka Ibnu Jauzi kata, qad wada'tu hadzal kitab, aku telah pun letakkan kitab ini muhadziran min fitnatihi syaitan, untuk beri amaran pada kita semua tentang fitnah syaitan, ujian dia, dan takutlah daripada dikenakan dengan tribulasi syaitan. Ya, wa kashifan an masturi, dan buka apa yang terselindung daripada taktik syaitan, dan mendedahkan kejahatan, menipunya syaitan ke atas kita. Maka aku bagikan dia dalam 13 bab. Habis kat situ. Baik, sekarang kita pergi, habis mukadimah kita pergi. Sekarang kita pergi kepada bab yang keempat terus, kerana di bab yang keempat adanya makna talbis iblis. Fi makna talbis, qala musannifu rahimahullah nafa'ana bi ilmihi wa bi ulumihi wa bi kitabihi. Izharul batil. Apa makna talbis? Talbis. Talambayasin. Talbis. Maksud dia izharul batil, menzahirkan kebatilan dalam bentuk yang betul. Apa benda tu? Benda yang batil tapi kita letak dia dalam sampul yang betul. Contohnya babi, kita letak dalam sampul halal. Babi halal. Contoh. Itu nampak jelas sangat lah kan. Tapi begitulah, benda tu benda batil, benda haram, tapi disampulkan dengan sampul yang halal contohnya, atau disampulkan dengan baik, maka kita pun lubs, terkeliru. Talbis, terkeliru. Ya. Wal ghurur pula apa dia? Ghurur ni maksud dia nau'u jahil, satu jenis kejahilan yujibu i'tiqad al-fasid sahihan, iaitu menyebabkan seseorang menganggap satu benda yang rosak betul. Benda yang betul rosak, benda yang rosak dia anggap betul, dan sebaliknya. Kenapa jadi begitu? Ditipu oleh syaitan. Ditipu. Banyak tak berlaku benda itu, tuan? Sama macam zaman Nabi lah. Apa yang Nabi bawa diwar-warkan oleh media arus perdana ketika itu sebagai pemecah belah. Padahal itu yang betul, yang arus perdana yang sesat, tapi ditipu orang-orang awamnya begitu. Ya. Waradi ujahidan, dan benda buruk dia anggap baik. Kemudian Ibnu Jauzi, dia jenis sastrawan sikit. Dia pun bawa lepas tu, wa'lam, ketahuilah. Dia nak cerita dekat mana tempatnya perbincangan kita ni. Dia kata dekat sini, wa'lam annal qalba kal hisni, ketahuilah hati ini ada taman. Jangan main-main tuan-tuan. Dalam hati ada taman, rupa-rupanya Ibnu Jauzi. Sungguh. Dia kata dalam hati ada taman. Betul. Al-hisni itu maksudnya tempat dijaga. Tempat dijaga hati kita. Dengar betul. Gunakan imajinasi anda. Ya? Hati ada taman. Okey. Wa ala zalikal hisni suwarun. Dan dekat taman tu ada pagar. Bayangkan, ada pagar. Okey. Walis suwari abwab, dan dekat pagar tu ada pintu-pintu. Macam ni lah. Surau ni ada pintu situ. Kat bawah ada pintu, bawah ada pintu, ada pintu. Wa fihi thulam, tetapi ada pagar ni yang telah pecah. Biasalah macam pagar ada kena gunting sikit, budak-budak masuk, adalah tempat-tempat yang dah pecah sikit, dah guntuh sikit. Ya. Wasakinuhu al-aqal, dan duduk dekat tempat pecah tu akal kita, akal. So hati taman, ada pagar, ada pintu, ada tempat pecah sikit. Akal duduk dekat tempat pecah tu. Payah sastrawan ni tuan-tuan. Ya. Wal malaikatu tataraddadu ila dzalikal hasn, dan malaikat adalah tetamu kerap datang ke taman tadi. Malaikat selalu datang kat taman tu. Buat apa? Memberikan iman, memberikan nur.
Malaikat. Wa ila janibihi rabat, dan di sebelah taman itu ada tempat pondok, macam pondok jaga depan tu. Ini surau ni taman, ada pagar, ada pintu, ada pondok jaga. Ini bukan jaga tu lah. Rabat, dekat rabat ni ada siapa? Fihil hawa, duduknya hawa nafsu. Hawa nafsu duduk situ, melepak situ. Wasyayatin takhtalifu ila dhalika rabat min ghairi mani. Syaitan adalah pengunjung tetap ke tempat pondok itu. Malaikat duduk mana? Datang sini. Syaitan duduk pergi sana. Dekat situ dia ada dia punya mentor bukan? Apa menti dia. Dia adakan apa nama dia? Apa mentor kepada apa? Menti. Selain daripada menti apa? Protege. Nafsu, hawa nafsu tu protege dia. Maka dia kata wal harbu qa'imatun baina ahli al-hasni wa ahli rabat, dan peperangan selalu berlaku di antara tim orang-orang yang duduk di dalam, bukan orang lah, maknanya iman yang duduk di dalam taman dengan geng-geng daripada pondok. Geng pondok bukan pondok pula, marah pula kan. Tempat berteduh tu. Dekat tempat berteduh tu ada hawa nafsu, ketua dia syaitan selalu datang memberikan buat perasmian dan seumpamanya lah. Selalu berlaku peperangan di antara orang dalam taman ni dengan orang dekat sebelah tempat berteduh tu. Berperang. Dia kata kat sini, wasyayatin la tazulu taduru haulal husni, dan syaitan pula selalu berpusing tengok kawasan dia tengok, dia pusing. Dia pusing buat apa? Tutlabu ghaflatul haris, dia sentiasa menginginkan penjaga kepada pintu ini ghaflah, lalai. Lalai tertidur je sikit, syaitan menjelusup masuk. Itu nak ceritanya tuan-tuan. Sastra. Ada je penjaga pintu, penjaga pagar, ghaflah, syaitan, wal ubur min ba'di thulam. Segera dia akan melompat masuk di bahagian yang pecah tadi tu. Mengikut mana? Mengikut akal. Syaitan akan masuk ikut akal. Macam mana? Kita cerita kejap lagi. Fayambaghi lil haris, oleh kerana itu hendaklah seorang penjaga an ya'rif jami'a abwabil hasni. Hendaklah penjaga-penjaga iman ni tahu semua pintu-pintu ni. Waqad wukila bi hifdhi, yang telah diwakilkan untuk dijaganya. Wa jami'ath thulam, dan mana tempat yang ada keruntuhan sikit-sikit mesti tahu. Wa alla yafturu anil hirasah, supaya tidak dia terlalai daripada menjaga lahzah walau sedetik. Fa innal adu la yaftur, kerana musuh tidak lalai dan alpa. Telah berkata seorang lelaki kepada Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri ni? Seorang tabi'in. Ditanya, ayanamu iblis? Dia kata iblis ni tidur tak? Maka Hasan Al-Basri berkata, lau nama lawajadna rahah. Kalau iblis tidur, kita boleh rehatlah. So iblis tidak tidur. Jadi itu dia tuan-tuan, mukaddimah makna talbis dan wurud. So talbis tu masuk melalui runtuhan-runtuhan dalam akal kita. Akal kita akan menjadi musuh kita apabila terlalai. Dan kemudian berkatalah kepada kami Muhammad bin Abil Qasim, berkatalah, okey tak apa, ini tak payah kita lompat. Dia berkata, dia dengar daripada Hasan bin Saleh rahimahullah berkata, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, la yaftaha lil abd, akan buka bagi seorang hamba tis'atan wa tis'ina baban minal khair. Syaitan akan buka 99 pintu kebaikan, yuridu bihi baban minasyar, kerana dia nak satu je pintu keburukan. Faham tak? Syaitan tak kisah, dia kata kau dapat 99 baik tak apa, janji aku dapat satu. Macam partnership lah. Engkau dapat 90% tak apa, aku ambil 1% bercukup lah. Itu syaitan punya licik. Maknanya jangan kita kata, ni buat baik. Okey, syaitan memang suruh buat baik. Tapi sebab dia nak masuk lagi mudah. Kadang-kadang kita tak buat baik, kita tak ada ujian syaitan. Sebab buat baik kita ada. Kalau kita tak buat baik, kita sentiasa rendah diri. Tengok orang baik sikit, aku ni tak dapat apa. Ilmu tak ada, jahil. Jahil. Macam tu setiap hari gitu je kita. Tiba-tiba syaitan kata, kau pergi mengaji lah, pergi datang kuliah talaqi ni kat surah Mukmin. Kita pun datang.
Kita datang kita mengaji, kita balik rumah, kita dah tak tawaduk macam dulu dah. Dulu kita tawaduk, dulu kita aku tak ngaji tu. Kali ni orang cakap, salah ni buat ni. Ni salah ni. Aku ni ngaji Bidayatul Mujtahid aku baca. Habis. Kena tipu lalu. Nampak? Sebelum ni dia tak situ. Syaitan duk suruh, sebab syaitan saya tak perhati, dia ni tawaduk sangat. Tak best. Tak best. Walaupun dia jahil, tapi at least dia buat ibadat tu betul. Contohnya lah. So nak bagi dia kalah, kita kena suruh dia pergi ngaji. Bila dia pergi ngaji, rupanya bukan baik, jadi buruk. Itu buat contoh apa tuan-tuan? Baik. Kemudian dia kata lagi, Amba'ana, ni panjang daripada sanad dia ni. Qalu, mereka berkata, okey, sekejap. Daripada A'mash berkata, haddatsana rajulun kana yukallimul jin. Telah berkata kepada kami seorang lelaki yang bercakap dengan jin. Kita ingatkan Tamar Jalis je. Rupanya dalam kitab Talbis Iblis ada orang cakap dengan jin. Maknanya ada sungguh lah agaknya. Wallahu a'lam. Bukan bidang kepakaran saya. Seorang lelaki yang bercakap dengan jin berkata, qalu laisa, berkatalah jin kepada dia, laisa alaina asyaddu, tidaklah kami, jin kata, susah mimman laisa alaina asyaddu mimman yattabi'us sunnah, tidak ada yang paling susah ke atas kami untuk ganggu kecuali lah orang yang mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah. Wa amma al-ashabul ahwa, adapun orang yang mengikut hawa nafsu, fa innana nal'abu bihim la'ban, kami bermain-main je dengan dia ni, senang kacang goreng. Dan mengikut perbincangannya daripada Abu Nuaim ni dalam kitab Al-Hilyah dah ni. Hadis dia ni, hadis cerita ni, dan sanad dia disebutkan sebagai sanad yang hasan. Hadis. Itu adalah makna talbis. Boleh faham? Sekarang kita pergi kepada talbis iblis ke atas orang awam. Jadi kalau tuan-tuan orang awam, boleh kita faham-fahamkan sama-sama. Kalau tuan-tuan yang ada kitab, buka bab 12. Kitab ni tuan-tuan tak beli. Tuan-tuan pakai smartphone tuan-tuan, tengok kat Google Talbis Iblis PDF, keluarlah dia. Tak payah beli, buka. Ni depan ni kelas kita semua PDF semua. Smartphone semua. Tuan-tuan kan? Itu kelas zaman moden lah. Baik, fi zikri talbis iblis alal awam. Okay, ini kita baca detail sikit. Dia kata sesungguhnya iblis innama yuqawi talbisahu ala qadri quwwatil jahl. Lagi kuatnya tipu daya syaitan kepada orang yang lagi jahil. Ikut kadar jahil kita. Lagi jahil kita, lagi kuatlah syaitan mudahnya untuk mengganggu kita. Wa qad iftanna fima futina bil awam. Dan terlampau banyak pula dia kata bentuknya, maka dia akan sebut beberapa sahaja. Innama nadhkuru minal ummahat, kita sebut ibu-ibu kepada gangguan saja. Saya lompat-lompat fa min dhalik, okey, dengar betul-betul. Di antaranya innahu ya'ti ilal ami, syaitan akan datang kepada orang awam dan mengajak mereka untuk berfikir pada zat Allah Azza wa Jal, dan juga sifat-sifat Allah, dan kemudian dia akan menggoda, menggetarkan pemikiran orang awam. Sebagaimana Rasulullah telah berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, berkatanya Rasulullah, tas'aluna hatta taqulu hadzallah khalaqna faman khalaqallah. Kamu akan berkata Allah ni, ini semua Allah ciptakan alam ni, tapi Allah ni siapa pula ciptakan? Nampak? Qala Abu Hurairah, berkatalah Imam Abu Hurairah, demi Allah, aku satu hari duduk bersama-sama dengan seorang lelaki yang datang daripada Iraq. Saya terus terjemahlah bahasa Arab, tuan-tuan tak ada buku pun. Hadza Allah, maka lelaki Iraq ni kata, ini Allah ni khalaqna fi, telah menciptakan kita semua. Siapa pula yang ciptakan Allah? Maka Abu Hurairah bila dengar soalan tu dia tak tahan. Dia faja'altu asba'i fi udhuni. Dia buat macam ni. Tak mau dengar soalan kau. Aku tak mau dengar. So kalau ada ustaz-ustaz yang tuan-tuan tanya dia buat gini, jangan marah, dia ikut Abu Hurairah tu. Tuan-tuan tanya dia, ustaz apa ni ustaz? Tak mau dengar. Abu Hurairah pernah buat dekat seorang lelaki daripada Iraq. Jadi kalau tuan-tuan tanya kat ustaz dalam Facebook dia tak jawab, maknanya dia tengah tutup telinga lah tu. Contohnya lah
Dia tak larat menengok. So jadi Abu Hurairah kata, bila dia buat begitu, kemudian dia pun teringat, pernah dulu Nabi cakap begitu. Maka benar sangatlah apa yang Rasulullah bercakap. Maka terus dia pun menjawab, Allahul Wahid. Allah itu esa, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah surah Ikhlas. Dan daripada sanad daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berkatalah Rasulullah, sesungguhnya syaitan ini, inna syaitan ya'ti ahadukum fayaqul, syaitan akan datang kepada kamu akan berkata, man khalaq, siapa yang menciptakan engkau? Maka kamu akan jawab, Allah. Kemudian, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kamu akan kata Allah. Maka siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila kamu digoda oleh perasaan itu, sebagai orang awam akan digoda oleh perasaan itu, bacalah bacaan ini. Ini kena hafal. Apa itu bacaan dia? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan sebahagiannya pula menyatakan lepas tu tiup 3 kali sebelah kiri. Puh, puh, puh. Amantu billahi wa rasulih, kemudian berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiup sebelah kiri 3 kali. Untuk menghilangkan was-was itu. Berkatalah musannifu rahimullah, berkatalah Imam Ibnul Jauzi, dia nak cerita ni. Kenapa berlaku begini? Kerana diuji oleh fitnah syaitan tentang physical. Li ghalabatil his, kerana panca indera kita kuat sangat. Bila panca indera kita kuat, kita nak terima semua benda yang mesti ada macam kita. Contoh, wa huwa annahu ma ra'a syai'an illa maf'ulan. Dia tengok semua benda, dia akan kata semua benda ni mesti ada yang ciptakan. Mikrofon, meja, surau, kapet, semua benda, tak ada satu benda pun alam ni kecuali yang dibuat. Termasuklah benda-benda ghaib. Benda mesti buat. Maka dia jadikan standard dalam akal dia, semua benda mesti diciptakan. Maka dia pun kata, syaitan akan kata pada orang awam, alasta ta'lam annahu khalaqaz zaman. Syaitan akan, maknanya seolah-olah berdialog dengan akal kita. Allah ciptakan masa, tetapi Allah tidak berada di dalam masa. Allah ciptakan tempat, tetapi Allah tidak berada di dalam tempat ini. Allah ciptakan idza kanat hadhil ard wa ma fiha la fil makan. Kalaulah tak ada di atas bumi, tak ada di dalam tempat, tak ada dalam masa, dekat mana? So macam mana? Kat mana Allah? So mestilah Allah ada di mana-mana. Maka akal, itu yang kita sebut tadi, kamu akan digoda oleh akal kamu. Akal akan kata, betul ke? Itu sebab tempat runtuhan tadi tu, pagar, syaitan nak masuk tu. Boleh faham? Ini talbis yang pertama. Maka okey, itu yang pertama. Sekarang ni macam mana kita nak jawab diri kita, akal kita benda ni? Yang pertama, jawapan kita kepada akal begini, tuan-tuan. Sama juga macam kes qada dan qadar. Ada seorang kawan, dia buat PhD. Tapi tak siap. Dia kena macam-macam stres, tuan-tuan. Bila tak siap ni, boleh kena buang universiti, boleh kena bayar balik denda RM500,000 kalau buat dekat luar Malaysia. So dia jadi sangat stres. Lalu dia tanya pada saya tentang qada dan qadar. Tak betul qada qadar, saya rasa macam, kenapa Allah pilih saya? Dia mula talbis iblis. Kenapa Allah pilih saya, tak lulus sebagainya? Qada dan qadar, bukan kan Allah dah tahu dah saya tak lulus, tapi kenapa Allah buat saya tak lulus? Dia mula gitu. Ni akal, tempat masuknya syaitan dalam isni kita. Faham? Sampai orang kata, kan kita jadi baik pun Allah dah tentukan, jadi jahat pun Allah tentukan. So buat apa nak buat apa-apa? Pak, syaitan masuk dalam kepala. Sebab apa kita jadi was-was gitu? Kerana kita berfikir Allah tu macam kita. Faham tak? Bila kita fikir Allah tu macam kita akan rasa confused. Macam mana Allah dah tahu kita akan sesat, biarkan kita sesat, dan Allah beri hidayat, Allah sesatkan balik, Allah beri hidayat balik. Kenapa Allah buat begitu? Sebab kita fikir ikut otak kita, ikut standard manusia yang tak logik, kita buat begitu patutnya.
Kalau kita punya standard adilnya manusia, kita takkan sengaja menyesatkan orang. Standard manusia. So kita fikir untuk standard manusia adil ni kita tak sesatkan orang. Tapi Allah ada menyesatkan orang. Macam mana ni? Nampak? Tu jadilah kita ditipu oleh iblis. Kerana kita berfikir Allah macam fikiran manusia. Sebab Allah suruh kita jangan fikir pada zat dia. Dan kita tak mampu nak fikir. Jadi kalau kita segera terdatang, kita segera. Allah suruh bukan jawab dengan logik. Ada seorang ustaz jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya dah puas." Dia pun ustaz juga. Dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, saya ramai orang tanya benda ni. Macam mana nak bagi jawapan yang muqni', yang convince." Ya? Macam mana nak bagi jawapan yang betul-betul convince, yang logik? Saya kata tak payah logik, tuan-tuan. Jawapan logiknya tak perlu logik. Amantu billahi wa rasuli, maksud dia segera kita potong pemikiran akal, kita kata, "Hey, Allah tak sama dengan manusia, jangan pakai undang-undang manusia untuk Allah." Kan Allah mudil dalam Asmaul Husna. Allah tu mudil, menyesatkan. Tuan-tuan tak rasa apa-apa, Allah menyesatkan. Kata Allah adil, kata Allah baik apa menyesatkan? Macam syaitan duk masuk. Jangan sesekali duk rasa ikut fikiran manusia. Itu caranya paling mudah. Tak payah, maknanya ada juga ulama lain yang cuba nak memberikan bantuan. Dia kata gini, qada qadar Allah tu, Allah dah tahu, letak dalam ilmu Allah dah tahu kita akan jadi apa dekat Lauh Mahfuz. Dah tahu dah. Ya? Tapi kita diberi ikhtiar untuk buat jadi baik atau jadi jahat. Allah bagi ikhtiar. Tapi ikhtiar kita nak jadi baik tu Allah tahu dah. Oh tu pening tu. Oh pening tu. Apa benda ni tak faham sana. Dia pening tu. Yang kamu duk fikir ikut pemikiran manusia tu yang pening. Tapi ada ustaz nak cuba hilangkan pening, dia cuba jawab gitu. Dia kata Allah dah tahu dah kita akan jadi baik ke jadi jahat. Tapi Allah bagi kita ikhtiar. Tapi kita nak ikhtiar jadi baik, Allah tahu dah. Pening. Jadi mudahnya tuan-tuan, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Buang was-was tu, segera istighfar, ya, segera berta'awudz, kemudian fikir Allah tak macam kita, habis kita, dan kita tak tahu Allah punya standard dan kompas yang Allah gunakan, atau kalau ada kompas dah apa sekalipun. Gitu Baik. Begitu juga masuk pada seterusnya. Wataratan, dan sekali-sekala iblis akan datang kepada orang awam, lalu dia menggoda dengan cara apa lagi kedua ni. Dia bila kita dengar sifat Allah, fayahmilunaha 'alal muqtadal his. Kita dengar sifat Allah, kita bawa dia kepada bentuk fizikal. Fayataqilunahu bitashbih. Maka kita pun segera beriktikad dengan menyamakan Allah dengan kita. Contoh, Allah ada tangan. Oh, tangan tu macam tangan kita. Oh, Allah dia ada tangan macam kita punya. Oh, sifat Allah turun pada 1/3 malam nak dengar hamba-Nya berdoa. Oh, punya Allah ni turun. Maka kita terpedaya, ada sebagian orang cuba untuk membayangkan Allah tu turun macam kita turun, tangan macam tangan kita, dan adanya berjisim. Oh, itu salah. Itu bukan salafi. Bukan. Salafi yang sebenarnya adalah dia mengatakan Allah tu ada tangan macam yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, tapi tak sama dengan makhluk, full stop. Dia tak kata tangan Allah tu macam kita, ada berjisim, ada kuku, ada garis-garis, ada. Tapi ada orang yang suka bergaduh, dia akan kata, oh puak-puak ni, dia kata Allah tu ada jisim. Ini mujassim punya puak-puak ni, dia kata. Ini orang nak cek gaduh, Ustaz. Kita